ISET itu idea siapa? Ketika menghampiri pilihan raya negeri Sarawak, bermacam-macam kucalana berlaku dalam politik Malaysia. Terkini, isu ISET yang tenggelam dalam kubur daulah terpendam kini muncul semula umpama hantu raya belaan tuannya yang menyembunyikan diri. ISET adalah singkatan daripada International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination atau dalam bahasa Melayunya, Konvensyen Antarabangsa mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi kaum. ISET adalah salah satu konvensyen yang telah diperakukan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada 21 Disember 1965 dan dikuatkuasakan pada 4 Januari 1969. Menteri Komunikasi dan Multimedia, Datuk Saifuddin Abdullah, menafikan bahawa beliau menteri yang bertanggungjawab meratifikasikan ISET. Meratifikasi International Conventions on Human Rights ada dalam Manifesto PH dan ada dalam ucapan Perdana Menteri di PBB 2018. Tetapi saya bukan menteri tentang ISET, ciapnya di Twitter. Beliau berkata demikian sebagai mengulas dakwaan Setiausaha Organisasi DAP, Anthony Lok Siew Fook, bahawa idea untuk meratifikasi ISET dan Statute Rome adalah daripada Saifuddin dan bukannya DAP. Namun tindakannya menjarakkan dirinya daripada isu ISET dikritik oleh ahli Parlimen Lembah Pantai yang bersetuju dengan Anthony Lok. Menurut Fahmi Fazil, semasa Pakatan Harapan menjadi kerajaan gabungan itu tidak pernah membincangkan isu meratifikasi perjanjian tersebut. Sebaliknya, usaha berkenaan diusahakan oleh Saifuddin. Dalam ciapannya, Fahmi berkata, versi bahasa Melayu dan bahasa Inggeris salinan akhir buku Harapan Pakatan Harapan sesuai dan suitable digunakan untuk janji 26 yang diluluskan oleh Majlis Presiden untuk meratifikasi Konvensyen Antarabangsa. Saya berada bersama dalam banyak mesyuarat tersebut. Tiada perbincangan tentang ISET yang timbul. Berhenti sembunyi fakta sebenar kerana sebab tertentu. Baiklah, mungkin anda skeptikal kerana fahami ahli Parlimen Keadilan. Tentulah beliau tidak setuju dengan Saifuddin yang mengkhianati partinya, bersekongkol dengan Bersatu yang menyebabkan Kerajaan Pakatan Harapan tumbang. Justru, jom kita sorot apa yang ditulis oleh akhbar yang dimiliki oleh rakan partinya sendiri, iaitu PAS. Ketika isu ISET meletup, Harakah Daily pada 9 November 2018 melaporkan, isu ISET bukan harus dihalakan kepada Menteri di Jabatan Perdana Menteri Agama, YB Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof. Beliau hanya pendengar setia dan menjadi penyerap tekanan sahaja. Fokus mesti lebih tertumpu kepada Menteri Luar Negeri, YB Datuk Saifuddin Abdullah. Beliau lebih serius dan konsisten mahu meratifikasi semua konvensyen tersebut sejak tahun 2013 lagi. Ketika Datuk Saifuddin menjawat Ketua Pegawai Eksekutif Global Moderates Movement GMM, beliau telah mengeluarkan pendirian untuk meratifikasi semua konvensyen tersebut setelah mengadakan satu perbincangan bersama dengan Kumpulan Pertubuhan Promosi Hak Asasi Manusia Prohem yang dipengerusikan oleh Tan Sri Simon Sipon pada bulan Disember 2013 di Kuala Lumpur. Demikian lapor akhbar lidah rasmi PAS itu. Akhbar tersebut juga mengungkit bahawa Saifuddin pernah menulis satu artikel bertajuk Menjamin Kebebasan Beragama dalam blognya bertarikh 30 Mac 2015. Beliau menyatakan GMM menyokong Kumpulan Kerja Hak Asasi Manusia HRWG dan Gabungan NGO Indonesia untuk advokasi hak asasi manusia dalam menyiapkan satu laporan khusus mengenai kebebasan beragama di Asia Tenggara. Beliau mencadangkan agar mengharmonikan undang-undang negara dengan instrumen-instrumen antarabangsa seperti ICCPR. Kemudian, Datuk Saifuddin Abdullah telah menegaskan dalam ucapan sulungnya di Wisma Putra selepas dilantik sebagai Menteri Luar Malaysia secara rasmi pada 2 Julai 2018. As stated in our Pakatan Harapan Manifesto, we aspire to sign all the international human rights conventions. There are 9 conventions of which we have only ratified 3. Lapor Harakah Daily. Nah, idea siapa sebenarnya ISET ini? Sudah terang lagi bersuluh. Untuk rekod, Saifuddin juga menteri pertama yang menyebut tentang kewujudan daulah terpendam sehingga ratifikasi ISET dan Statute Rome terpaksa dibatalkan.
15 bulan kemudian, semasa langkah Sheraton, kita dikejutkan dengan langkah Saifuddin yang mendedahkan beliau sebenarnya sebahagian daripada pengkhianat daulah terpendam itu. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa orang yang dizalimi adalah diterima sekalipun doa dari orang yang jahat. Kejahatannya itu memudaratkan dirinya dan tidak memberi kesan pada doa tadi. Hadis riwayat At-Tayalasi. Pengkhianatan itu satu kezaliman terhadap rakyat yang memilih Pakatan Harapan pada pilihan raya umum ke-14 yang lalu. Cukuplah. Jangan ditambah luka rakyat ini dengan pembohongan baharu. Ingat, what goes around comes around. Rakyat memerhati.